Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita buat macam magic sikit kan. Tak adalah. Okay, jadi insyaAllah hari ni saya nak kongsikan tentang satu peperangan yang saya sendiri pun tak pasti ramai ke yang tahu pasal peperangan ni. Kalau mungkin ahli agamawan memang tahulah kan. Tetapi kalau macam orang-orang yang biasa macam kita ni, kita tahu tak pasal peperangan ni. Okey, peperangan yang saya nak mention yang hari ini saya nak ceritakan hari ni lah peperangan Ain Jalut. Korang pernah dengar tak peperangan ni? Peperangan ni dia sebenarnya adalah antara peperangan yang berjaya menyelamatkan menyelamatkan umat Islam untuk terus berkembang sampai zaman sekarang. Kalau tak ada peperangan ni, kalau tidak berlaku peperangan ni, tak tahulah apa jadi kat kita. Okay, so guys, stay tune. Apa yang saya nak cerita pada hari ni, InsyaAllah saya cerita dia panjang, tapi saya cuba pendekkan dalam masa yang ada. Alright? Baik, kita tahu bahawa sepanjang penyebaran Islam ini berlaku tentangan dan sebagainya. Tetapi pada tahun ke 1200 dan jangka masa itu terdapat satu tentangan yang lebih, orang kata satu cabaran yang dihadapi oleh umat-umat Islam pada waktu itu. Yang ini, siapa kat sini kenal Genghis Khan? Siapa je yang tak kenal Genghis Khan? Genghis Khan, Ulagu Khan dan sebagainya. Mereka golongan-golongan ni, mereka ni golongan ataupun tentera Mongol yang berjaya menakluki beberapa parts of dunia. Hanya dengan bangsa mereka sendiri dan juga beberapa bantuan lagi lah. Tetapi kita nak katakan Genghis Khan ni punyalah kuat Genghis Khan ni. Dia boleh hancurkan berapa banyak negara yang ada tamadun, yang mempunyai orang kata macam keluasan yang besar dan sebagainya. Okay, so macam mana cerita dia sekarang ni, peperangan Ain Jalut ni? Okay, seperti mana yang kita tahu, Genghis Khan ni telah melancarkan beberapa serangan. Genghis Khan ni ataupun orang Mongol ni kita dikenali dengan pelbagai nama. Dalam bahasa Melayunya antaranya golongan orang Tartar, Inggerisnya orang kata Mongolians lah. Jadi sepanjang penaklukan dia ataupun sepanjang pergerakan dia dalam menakluki dunia ni, dia ada beberapa kisah-kisah yang kita boleh peperangan yang dilakukan dah. Dan peperangan yang dilakukan tu kebiasaannya semuanya memang akan menang. Diorang ni almost kita dapat satu panggilan the unbeatable. Tak boleh nak dikalahkan, macam formidable punya lah. Okay, tetapi dengan kuasa Allah, alhamdulillah, telah tamat dia punya penaklukan tu. Jadi sebelum kita nak tengok macam mana boleh datang kepada peperangan Ain Jalut tu sendiri, kita tengok siri-siri serangan yang dilakukan oleh golongan Tartar ini sebelum itu. Okey, kemarahan Tartar ni ke negara Islam ni, dia bawa ada beberapa siri peperangan. Antaranya ada 3 bentuk siri peperangan. Serangan pertama terhadap orang Tartar terhadap orang negara Islam ni berlaku pada tahun 617 Hijrah dan juga 620 Hijrah di bawah pimpinan Genghis Khan. Okey, jadi apa yang Genghis Khan buat? Genghis Khan ni para sejarawan kata perasaan untuk menjatuhkan tamadun Islam itu sendiri sudah lama dia adakan dalam hati Genghis Khan ni. Jadi, okey, sebabkan jarak antara China dengan Iraq tu jauh, jadi diorang perlu serang satu tempat dulu. Jadi Genghis Khan telah mengarahkan tentera dia untuk menyerang dua negara, iaitu Uzbekistan dan juga Afghanistan. Okey, kenapa dia pilih Afghanistan dengan Uzbekistan ni? Sebab dia ada sumber asli yang banyak, and then dia boleh jadi satu macam tempat penggalan tentera untuk dia siri-siri serangan seterusnya. And serangan pertama yang dilakukan oleh golongan Tartar ini berjaya, di mana mereka bertapak di bumi tersebut. Dan pada waktu itu negara-negara tu kita panggil sebagai Daulah Khawarizmiyah. Jadi hasil daripada peperangan tersebut, hasil daripada penaklukan, diorang punya kedudukan makin kukuh, and then diorang ada penggalan diorang sendiri dan pentadbiran diorang sendiri. Okay, itu untuk yang kedua pula. Serangan kedua golongan Tartar kepada umat Islam ni adalah pada tahun 628 Hijrah, di mana pada tahun 624 Genghis Khan tadi dia telah digantikan oleh seorang lagi panglima yang digelar Okitai. Di mana Okitai ni pun dia tak lebih kurang bangis dia, lebih kurang sama je dengan Genghis Khan. Jadi apakah diorang punya fokus of serangan diorang adalah ke atas umat Islam ataupun kepada kawasan Eropah dan juga bumi Rusia. Okey, Okitai dia melantik dia punya panglima dia, which is Shurmajan, untuk mengetuai peperangan tersebut.
Jadi suasana dia jadi makin buruk masa peperangan kedua ni. Sebab masa tu kita nampak kat sini umat Islam pada waktu tu mereka rasa mereka tak ada semangat untuk berjihad. Mereka tidak ada satu perkataan perasaan untuk berjihad di jalan Allah, untuk bersama-sama mendefendkan orang punya country dan sebagainya. Malahan Ibnu Al-Azir di dalam kitab dia Al-Kamil, dia kata apa? Bahawa cerita-cerita yang didengar daripada orang-orang yang selamat daripada serangan-serangan golongan Tatar ni, diorang kata antaranya seorang tentera Tatar tu dia masuk kampung. Bila dia masuk kampung, dia bunuh semuanya. Bila masuk tanpa ada tentangan langsung. Yang kedua adalah bila seorang Muslim tu dia kena tangkap, dan dia masa tu dia tak kena golongan Tatar ni, ada seorang tu dia tak bawa senjata tau, dia unarmed. So apa yang dia suruh buat, dia suruhnya golongan Muslim tu untuk tunduk ke bawah, dia pandang macam ke lantai lah dan sebagainya. Lepas tu dia balik, dia ambil, baru dia bunuh orang tu. Kita kata, sekali lagi kita nak ingatkan, golongan Tatar ni bila dia orang sampai satu kawasan tu, semua golongan akan dibunuh. Kalau budak-budak kecil dan juga wanita, diorang kebiasaannya akan dijual di slave market lah, di pasaran-pasaran orang yang jual hamba dan sebagainya. Jadi berlakulah serangan kedua Tatar di kawasan selatan Turki dan juga di kawasan bumi Rusia dan sedikit bahagian Eropah. Seterusnya adalah serangan ketiga pada tahun 656 Hijrah, dan ini membawa kepada kejatuhan negeri Baghdad. Okey, apa yang berlaku pada serangan ketiga ini adalah Mankuhan, yang ini salah seorang raja ingin meneruskan misi Tatar yang seterusnya nak jatuhkan kota Baghdad dan serang bumi Syam, iaitu Palestin, Syria, Jordan dengan Lebanon serta Mesir. Dan tugas ini dia telah disandarkan kepada seorang panglima yang kita rasa tak aneh lagi dalam Islam, dan ini siapa? Yes, Hulagu Khan. Hulagu Khan ni orang panggil jelmaan Genghis Khan. Maksudnya apa? Maksudnya the tendency ataupun dia punya ketamakan dia untuk mendapatkan darah manusia, untuk membunuh dan sebagainya, memang betul-betul orang kata gila. Dan malahan Dr. Raghib Sarjani anggapkan dia sebagai antara manusia paling ganas sepanjang sejarah dunia. Dia makin bertambah setelah beliau berkahwin dengan Taka Zafkun, iaitu pemaisuri Mongola yang beragama Kristian yang memang membenci umat Islam. So dia punya combination dia memang betul-betul lethal lah orang kata. Okey, disebabkan diorang nak takluk sebuah negara ataupun negeri Baghdad ni yang merupakan pusat bagi kerajaan Islam Abbasiyah pada waktu itu, jadi perlu ambil perancangan dengan teliti. Okey, jadi Hulagu Khan buat perkara yang sama. Dia telah mengambil perancangan yang teliti. Dia telah pecahkan kepada 3 kumpulan. Okey, yang pertama ialah pasukan pertama yang dipimpin oleh diri dia sendiri, iaitu Hulagu sendiri, yang dibantu oleh tentera elit Tatar di bawah pimpinan Bato, di mana pasukan ini adalah mengepung bahagian timur kota Baghdad. Yang kedua dipimpin oleh dia punya Kit Buka ataupun pahlawan Hulagu yang antara yang terbaik lah. Hulagu yang punya pahlawan. Tugas pasukan dia nak kepung bahagian tenggara kota Baghdad. Dan yang ketiga pula adalah pasukan ketiga yang dipimpin oleh Bigo, di mana dia adalah tentera yang menjaga sempadan Anadol, di mana kat Turki sekarang ni, dan dia untuk mendatangi Baghdad dari arah utara dan mengepung daripada kota Baghdad. Oh ya, tadi untuk yang kedua tadi, tim yang kedua tadi saya cakap pasal Kit Buka kan. Okey, simpan nama tu. Kita akan mention nama Kit Buka lagi di dalam peperangan Ain Jalut. Dalam 40 hari mereka melancarkan serangan. Maka tumpaslah tentera Baghdad, tumpaslah negeri Baghdad ke atas golongan Mongol. Mereka telah menghancurkan perpustakaan Baghdad, yang di mana dalam tu ada semua ilmu-ilmu kontemporari, ada semua ilmu yang disampaikan oleh sarjana-sarjana Islam. Mereka telah bakar, hancurkan, yang estimatekan ada dalam 2 juta naskah di dalam buku tersebut. Dicampak buku-buku ke dalam sungai, darah mengalir di ibu kota kerana mengikut Abu Hasan Al-Nadwi, umat Islam yang terbunuh pada waktu itu almost 1.8 juta umat Islam. Satu pembunuhan yang amat kejam kalau kita nak bandingkan pada waktu zaman sekarang ini. Namun begitu, ada beberapa perkara yang kita perlu kena tengok. Antaranya ialah di waktu-waktu begini, mungkin korang semua akan fikir macam, oh mestilah diorang semua akan berjihad bersama-sama. Mana negara Islam yang lain? Sebenarnya waktu inilah di mana kita panggil kejatuhan bumi Syam. Kerana apa?
siapakah yang tak rasa sayu bila kita tengok sebagai Raja Islam sendiri, diorang hulurkan tangan persahabatan dengan Hulagu Han. Raja Mosul Baharudin Lu'lu' menghulurkan tangan persahabatan dengan Hulagu. Macam tu juga Kaikawis yang kedua dan Qalash Arsalan, Raja Anadol, Raja Halab dan Damsyik. Maksudnya negara-negara ini, negara-negara Syam, mereka membuka ruang-ruang mereka membuka negara-negara mereka untuk dijajah dengan secara volunteer. Walhal mereka tahu bahawa 1.8 juta darah muslimin telah dibunuh dengan kejamnya, tetapi mereka tidak memikirkan semua itu. Mereka tidak ada niat untuk melawan dengan mereka sebab mereka tahu akan kebolehan mereka dan sebagainya. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa juga daerah yang tidak menghulurkan tangan. Antaranya ialah raja di daerah Turki, ini bernama Al-Kamil Muhammad Al-Ayubi, Raja Mia Farkin, di mana bandar yang terletak dekat sekarang ni dekat timur Turki. Namun disebabkan kegilaan golongan Tartar ni, hancur bandar itu, mereka tak keluar. Jadi setelah mereka menghancurkan Baghdad, mereka telah menakluki Syams, mereka telah menakluki kawasan-kawasan Damsyik dan sebagainya. Target mereka seterusnya adalah Mesir. Jadi ketika itu Mesir dipimpini oleh Saifuddin Qutuz, salah seorang pahlawan di dalam agama Islam sebenarnya. Jadi apa yang berlaku adalah pada waktu itu datang 4 orang wakil daripada Hulagu Han untuk datang berjumpa dengan dia, untuk memberi dia satu warning ataupun satu surat yang nak mengatakan 2 je pilihan. Sama ada engkau retreat, kau surrender, ataupun kau mati. Kalau kita nak senang cerita macam itulah. Sama ada engkau nak surrender ataupun kau nak mati di tangan kita orang. Jadi pada waktu itu Qutuz pun bersama dengan jeneral-jeneral Mamluk dia pun bermesyuarat. Tak kala dia bermesyuarat tersebut, maka waktu-waktu itu jeneral-jeneral Mamluk ni mereka berasa takutlah. Ialah sebab pada waktu itu masih belum menghadapi, masih belum ada persiapan yang begitu rapi, belum ada persiapan yang betul-betul orang kata kuat. Sebab pada waktu itu Qutuz baru naik tahta dalam masa 3 bulan, tetapi telah datang surat amaran tersebut. Jadi apa yang mereka katakan adalah bahawa it is wise for them untuk diorang ni macam ikut je kemahuan golongan Mongol. Tetapi Saifuddin Qutuz berlainan pendapat. Apakah pendapat yang diutarakan? Dia kata bahawa Mesir ni perlukan seorang leader yang berjiwa pahlawan. Kalau korang tak nak melawan golongan Tartar ni, maka aku sendiri akan pergi menentang golongan Tartar ni. Disebabkan itu, mereka betul-betul bersemangat dan mereka mengikut tunjuk cara Saifuddin Qutuz ni. Dan 4 orang tadi telah dibunuh dan telah dipotong setengah di bahagian pinggang, dan cerita ini telah sampai kepada Hulagu Han. Jadi sebenarnya pada waktu itu memang agak susah. Qutuz meletakkan satu keadaan di mana berbahaya, kerana pada waktu itu daerah Mesir ada 24 daerah. Dan setiap daerah diminta untuk menghantarkan 1,000 orang tentera. Jadi maksudnya pada waktu itu mereka dapat mengumpulkan 24,000 general atau 24,000 tentera, dan ada setengahnya pun adalah Royal Mamluk ataupun orang-orang yang kenamaan Royal Highness lah. Jadi masa kat sini mereka betul-betul outnumbered. Mereka betul-betul kalau kita nak compare dengan nombor tu, mereka memang akan kalah. Okey, tetapi Qutuz ni ada satu lagi trik yang dia ada. Ini dia ada satu kawan dia yang bernama Baiba. Baiba ni merupakan antara orang kata salah seorang general di dalam pada waktu itu antara terbaik yang pernah ada. Jadi Baibar ni apakah offer Qutuz offerkan dia penguasaan ke atas kawasan Damsyik ataupun Aleppo setelah mana kalau mereka menang peperangan ini. Jadi kita dapat kat sini kedua-dua pihak dah mula persiapan diri untuk berperang. Namun pada waktu itu Hulagu Han terpaksa meminta tenteranya untuk pulang ke tanah besar kerana berlakunya kematian The Great Monk Han. Jadi Hulagu Han telah pulang kembali kerana untuk election lah untuk The Great Han.
Jadi apakah yang dia telah buat? Dia telah tinggalkan kit buka, iaitu yang macam saya mention tadi. Kit buka ni antara general yang terbaik yang ada dalam di dalam golongan Mongol ni, golongan Tartar ni. Jadi dia telah tinggalkan kit buka sebagai penjaga bagi negeri Damsyik. Jadi kit buka telah diberi satu angkatan tentera sebanyak 1 tumen ataupun 10,000 bala tentera dan juga dengan bantuan yang diberikan oleh Armenian punya tentera dan juga recruit dalam sendiri. Mereka dapat besarkan sampai 12,000 orang bala tentera. Dan pada waktu itu mereka ingin kawasan mereka berperang tu, Hulagu dengan tepatnya telah meneka bahawa tempat tu tak boleh nak tahan lebih daripada 15,000. Jadi mereka dah anggarkan bahawa Kutus akan menghantar tak lebih daripada 15,000. Jadi dan betul memang mereka lakukan. Jadi pada awalnya Baibal dengan angkatan tenteranya telah menggerakkan tentera dia ke arah kawasan untuk menjaga kawasan Gaza ataupun kawasan Palestin, dan seterusnya diikuti oleh Sultan. Jadi apabila sampai news yang bahawa diorang dah mula bergerak, maka kit buka pun sama-sama telah bergerak untuk berjumpa dengan mereka ni, berjumpa untuk berperang lah. Dan plan kit buka adalah untuk interceptkan, maksudnya apabila mereka datang ke sini, plan kit buka adalah untuk interceptkan mereka daripada belakang dan akan menyerang daripada serang hendap dan sebagainya lah, sebab mereka akan melalui kawasan jajahan Kristian. Jadi seterusnya apabila mereka ingin melepasi Sungai Jordan tu, ada satu gunung. Jadi bila mereka lalu, dan pada waktu itu golongan barbar ataupun barbar punya tim, mereka dah lama tunggu kat situ dan mereka serang hendap dengan arrows. Dan mereka memang terkejut lah sebab golongan-golongan yang Hulagu ni memang mereka terkejut sebab diserang hendap. Dan mereka susun formation dia adalah akan ada golongan-golongan yang orang kata memang heavy armored akan duduk paling depan. So diorang yang memang akan terus serang direct punya. Jadi bila mereka berlaku pertempuran dekat atas macam kawasan pegunungan tu, seterusnya apa yang Baibal lakukan adalah dia menarik golongan Tatar ini untuk ke belakang. Bila mereka ke belakang sampai ke kawasan macam pegunungan yang ada pokok-pokok, mereka telah diserang hendap. Golongan Mongol ini telah diserang hendap. Pada waktu itu golongan Mongol ni plannya adalah untuk menghancurkan golongan Baibal ni sebelum mereka kumpul dengan orang-orang backup mereka lah. Tapi pada waktu itu golongan-golongan ataupun tim pasukan Kutus telah pun menunggu di belah-belah pokok di kawasan itu untuk menyerang mereka. Jadi mereka amat terkejut, tapi disebabkan kerasnya golongan Tatar ni, mereka terus berjuang di situ juga. Dia berlaku pertempuran. Jadi ada formation dia ada macam kita boleh bayangkan bentuk C. Okay, kita bayangkan bentuk C, kita ada left flank, kita ada right flank. Jadi apabila tentera barbar datang macam ni, tentera mereka datang macam ni. Jadi kita ada left flank, kita ada right flank. Jadi apakah fungsi dia? Adalah untuk macam mengepung. Satu risiko yang dibuka oleh kit buka apabila dia melakukan formation macam tu adalah dia telah mengeksposkan diri dia sendiri. Maksudnya kat mana dia kedudukan dia. Dan apa yang menariknya adalah di dalam peperangan tu mesti akan ada elite soldiers. Panggil elite soldiers ni, mereka telah menolak atau mereka telah menyerang dari bahagian kanan, di mana kawasan tu tak banyak sangat tentera Mongol. Dan mereka bersama-sama melawan dengan tentera kit buka itu sendiri. Jadi kit buka pun dalam masa yang sama mereka telah menyerang, dan kit buka sendiri telah berserta mengikut peperangan itu. Dan pada waktu itu kita dapat lihat mereka slowly Islam punya tim ataupun kerajaan Mamluk ni mula menyerang dan mereka mengepung kedudukan tentera kit buka ni. Dan alhamdulillah kit buka berjaya ditumpaskan dalam peperangan tersebut. Jadi apabila kit buka sendiri telah ditangkap, maka tentera Mongol pun dah rasa ini mereka tak boleh menang untuk peperangan ini, peperangan Ain Jalut ni. Jadi mereka pun telah retreat ke arah Baisan. Dan namun dari sini kita dapat lihat kemenangan tentera yang dipimpin ni oleh Baibal dan juga Sultan Saifuddin Qutuz.
Okey, jadi apakah ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah peperangan Ain Jalut ni? Antara yang kita boleh dapat adalah pertama sekali adalah strategi dan planning yang teliti, di mana kita dapat lihat bagaimana Sultan Qutus dan juga Baibars mereka telah menggunakan mereka telah planning dengan baik. Mereka bukanlah dengan semata-matanya menyerang hendak golongan-golongan Tatar ini, tetapi mereka telah menggunakan kelebihan yang diada oleh mereka, iaitu kepakaran dalam geografi untuk mengenal pasti kawasan-kawasan yang mana yang diorang boleh attack dengan secara serangan hendak ataupun serangan mengejut. Jadi kat sini yang pertama ialah ibrah kita adalah kita mestilah melakukan planning dan strategi dalam menguasai dalam kalau kita nak menghadapi musuh. Bagaimana macam kita pada zaman sekarang ni, walaupun kita tak ada peperangan, tetapi peperangan antara yang paling besar kita akan menghadapi adalah peperangan melawan nafsu. Jadi untuk melawan nafsu ni, kita perlukan satu strategi. Strategi kita mungkin akan berlainan dengan orang lain, tetapi asalkan target dia adalah untuk mendapatkan kemenangan melawan nafsu. Dan seterusnya adalah bagaimana kewibawaan leadership yang dibawakan oleh Qutus untuk tidak terus berputus asa dan menyerah kepada golongan Mongol. Kita dapat contohi juga macam mana dia, walaupun dia tahu bahawa dia sebenarnya dalam keadaan yang memang disadvantage. Kalau kita tengok berapa outnumbered diorang, kalau nak ikutkan golongan Mongol boleh hantar 150,000 orang seperti mana yang telah dilakukan oleh Hulaguhan, diamanahkan oleh salah seorang tentera lagi untuk minta Hulaguhan bina 150,000 orang bala tentera. Jadi mereka betul-betul outnumbered. Tapi macam mana mereka dengan sikap mereka bahawa sebenarnya ini bukan pilihan di antara surrender ataupun tidak, tetapi ini adalah pilihan oleh Allah SWT, adakah kamu untuk berjihad atau tidak. Itu sebenarnya mereka pandang. Bukannya mereka pandang sangat yang Hulaguhan punya threat tu, tapi mereka pandang apakah ancaman yang dibawa oleh Allah SWT. Adakah kamu ingin menerima sahutan ini ataupun tidak. Jadi daripada itu kita dapat lihat adalah bagaimana mereka benar-benar berwibawa dalam melakukan peperangan itu. Mereka tidak pernah kalah dan ataupun critical thinking yang dilakukan oleh Sultan Qutus, di mana dia melihat bahawa bahagian kiri angkatan tentera dah mulai menjatuh. Jadi dia telah datang untuk bagi semangat dan juga bersama-sama dengan diorang ni kebersamaan, keikuahan untuk bersama-sama melawan tentera-tentera ni. Jadi insya-Allah kita dapat melihat banyak sangat ibrah dalam peperangan-peperangan ini, sebab dia melibatkan orang kata bukan saja fizikal, malahan mental dan juga emosi dan juga iman dan takwa. Jadi insya-Allah itu je perkongsian yang saya ada, yang saya nak berikan. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan teruskan lagi untuk kalau ada peperangan ni, nanti kita akan rungkai lagi apa yang berlaku dan sebagainya, dan apa ibrah yang kita boleh ambil, insya-Allah. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.